Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Okay, Anda sarapan? Dah. Dah. Okay. Okay, bagus. Okay, baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa Lulmu'tam lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okay. Hari ni kita nak pergi kepada tajuk planet. Jadi cikgu nak cepat sebabnya ada 1 minggu ni untuk kita selesaikan dia. Okay. So kita cepat-cepat ambil kehadiran kamu dulu. Okay. Baik. Kurangkan berchatting ya. Kurangkan. Dari tadi lagi cikgu tengok ni. Okay. So setakat ini yang awal sudah hadir ialah Adilia, Ahnaf, Aril Farish, Aira Batrisha, Ishan, Fatimah, Adam, Firas, Nasim, Aish, Dayan Ilman, Damia, siapa? Raftam, Raina ke? Okay. Aiman. Okay. Hadir awal. Okay, Aiman seorang lagi. So. Okay, dah. Okay. Belum sarapan? Nanti pasti sarapan Jangan nanti kelaparan ni nak belajar tajuk banyak ni. Okay. So, kita nak pergi ke buku teks. Kita nak cepat-cepat baca dan kalau boleh cepat-cepat juga menjawab buku. Baik, muka surat 115. Alah, tadi masuk lama-lama tak cuci tangan. Okey, so sekarang kita pergi kepada sistem suria. Dia senang je. Saya rasa mesti budak murid-murid boleh. Fatimah. Okey Fatimah. Okey, saya yakin tajuk ni murid-murid memang banyak pengetahuan sebab murid biasanya terdedah dengan tajuk sistem solar ini, insya-Allah. Sebab dia biasanya kamu pernah jumpa dia dalam buku, dalam TV ataupun macam-macam video yang ada. Okey, so baik, kita fokus fokus ya. Cikgu tak nak lagi berchatting-chatting kalau tidak perlu. Kalau nak jawab soalan barulah chatting. Kalau tidak chatting tak dengar cikgu cakap apa, jadi nanti adalah masalah. Cikgu cakap buat macam ni, buat macam tu. Cikgu tutup chat cikgu. Cikgu nak guna untuk menjawab soalan. Jadi kalau ada soalan barulah chatting. Kalau tak ada soalan tak payah chatting. Okey. Sistem suria muka 115. Tengok ni, dia orang pergi ke planetarium negara. Ni sekarang cikgu dengar dah buka planetarium negara dan dibuka ada tempoh promosi untuk kemasukan percuma. Maksudnya boleh pergi melawat free tengok apa yang ada di planetarium. Cikgu pun lama dah tak pergi, memang menyeronokkan ni.
So kamu tengok ni, dia tunjukkan satu simulasi sistem suria. Kenapa panggil sistem suria? Kerana dia berpusat kepada kepada matahari. Kita panggil sebagai suria, solar system. Okey, 116 dan 117 kita pergi kepada ahli sistem suria. Ahli sistem suria tak sama dengan planet, tak sama bilangan planet. Okey. Sistem suria terdiri daripada matahari, planet, satelit semula jadi. Tengok tu. Cikgu, saya nak tanya satelit tu apa? Nanti kita tengok. Asteroid, meteoroid dan comet. Okey, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sebenarnya meteoroid ni dengan asteroid ni dia ada lagi adik-beradik lain yang akan kita jumpa sekejap nanti. Okey, so mula dengan solar system kita mestilah berpusat pada matahari, tengah dia. Kemudian ada planet-planet sebanyak 8 biji. Kemudian ada asteroid yang duduk di antara planet Marikh dan juga planet Mushtari. Planet Marikh dan juga Mushtari. Kemudian ada meteoroid yang keluar daripada jalur asteroid. Ada satelit semula jadi. Okey, nanti kita tengok apa itu satelit semula jadi. Tengok ni ya. Matahari ni sebagai pusat, kemudian ada planet-planet ni. Okey, kita pun cari, dia kata bulan. Bulan bukannya planet, dia kata. So bulan adalah satelit semula jadi. Kenapa kata dia satelit semula jadi? Sebab dia sentiasa ikut mengelilingi sesebuah planet itu. Jadi ada planet yang ada satelit semula jadi dan ada planet yang tidak ada satelit semula jadi ini. So satelit ni macam manusia, kita ada mencipta satelit yang buatan manusia untuk kita ada untuk digunakan sebagai untuk melihat kawasan di bumi, untuk melihat cuaca di bumi. Ada yang juga berfungsi untuk memancarkan isyarat, internet, telefon dan sebagainya, gelombang, ada macam-macam. Itu ialah buatan manusia. Tetapi yang satelit semula jadi ni, dia dibuat daripada batuan seperti bulan ni. Jadi dia adalah untuk memantulkan cahaya pada waktu malam. Jadi ada planet yang mempunyai lebih daripada satu bulan. Kita panggil dia bulan-bulan tu, sebenarnya dia adalah satelit semula jadi. Dia sentiasa pusing mengelilingi bumi kita. So bulan ni adalah contoh untuk bumi. Jadi kalau kita pergi dekat planet lain, mereka ada nama yang tersendiri untuk planet-planet lain. Jadi kalau kamu tengok ni, planet yang ketiga iaitu bumi ada satelit semula jadi. Planet yang kedua dan planet yang kedua dan yang pertama tak ada tak ada sebarang satelit semula jadi. Dan planet Marikh kita belum kenal pasti sama ada dia mempunyai satelit semula jadi. Okey, dia berfungsi macam tadi saja, pemantul cahaya. Jadi waktu malam kita dapat lihat pemantul cahaya ni. Kalau satelit buatan manusia, macam-macam fungsi dia. Terutamanya dalam bidang astronomi yang digunakan oleh ahli sains. Okey, matahari merupakan pusat sistem suria, kerana itulah dia menyebabkan kita punya sistem suria, kita punya sistem dipanggil sebagai sistem suria. Okey. Di ilustrasi ini hanyalah ilustrasi, maksudnya ni bukan saiz yang sebenar dan juga bukan jarak yang sebenar. Gambaran ahli sains sahaja. Kita tengok ni ada macam laluan warna putih ni, macam dekat padang ni apa kita panggil dia, macam track kan. Ni bukannya betul-betul wujud, tapi ahli sains membuat ilustrasi. Ilustrasi maksudnya macam gambaran sahaja, gambaran. Tak ada ni laluan warna putih ni, tak ada. Kita ahli sains anggap dia wujud sebab dia dianggap sebagai laluan oleh planet-planet. Dia sebagai orbit. Laluan tu sebagai orbit. Sebabnya bila mereka kaji, semua planet ni ada orbit sendiri. Jadi mereka ni tak perlu
tak akan berlanggar. Okey. Kita tengok dekat sini ada jalur asteroid. Asteroid ini ialah batu-batuan yang batuan dan ada yang juga logam. Jadi dia ni batu-batuan logam yang sangat besar dan dia juga mengelilingi matahari. Dia duduk di antara planet Marikh dan juga planet Mushtari. Ni jadi gambar ni kita tengok macam ni ya. Kita tak nampak dia dengan ni. So kamu tengok ni dia banyak ni. Bila dia berlanggar sesama sendiri, dia kan batu-batu kan. Dia tak ada laluan, dia tak ada macam bumi ni satu macam tu kan. So dia akan berlanggar sesama sendiri. Bila dia berlanggar, dia akan sentiasa ada yang pecah. Jadi yang pecah ataupun yang terkeluar tu, dia akan jadi serpihan batu yang dinamakan sebagai meteoroid. Asteroid jadi meteoroid. Meteoroid ni dia tak ada hala tuju. Sebab dia dah langgar tadi kan, dia dah berlanggar. Kamu boleh imagine kamu imagine dia mula-mula dia ada laluan dia, elok-elok je dia duduk dekat laluan dia. Tiba-tiba kawan dia langgar dia. Dia pun jadi pecah. Dan dia pecah, dia keluar daripada laluan dia. Dia dipanggil sebagai meteoroid. Okey, ni yang tak ada dalam buku teks. Okey, selepas dia jadi meteoroid, dia pun cuba memasuki mana-mana planet ni. Dia cuba untuk pergi ke mana-mana planet. Dia cuba pergi ke bumi contohnya. Saya kata jangan berchatting. Ni macam kalau saya tutup chatting ni nanti jadi boring lah kelas. Saya kata jangan chatting. Sebab apa? Saya nak fokus. Okey. Saya ada soalan. Soalan apa? Meteoroid tu kalau langgar bumi je ke langgar planet lain juga cikgu? Langgar juga planet lain. Damia tu jangan suruh orang jangan main chat. Kamu pun jangan main chat. Cikgu nak beritahu dekat sini. Okey, kalau meteoroid ini dia mula-mula dia tak ada hala tuju kan. Jadi dia akan cuba untuk mendekati planet-planet ni. Untuk dia langgar lah. Dia dah keluar daripada tempat dia kan. Dia akan pergi ke planet lain. Okey, contohnya dia nak pergi dekat planet kita, bumi ni. Okey, dia nak pergi ke planet kita ni, dia masih nama dia meteoroid. Sebab dia tak ada hala tuju. Bila dia dah hampir sampai ke dalam atmosfera bumi, bumi kita ni ada atmosfera, planet lain pun ada atmosfera juga. So planet lain pun sama juga, dia akan ada masanya dia dilanggar oleh asteroid. Sama bulan pun sama. Dia sebab meteoroid ni kan dia macam berkeliaran. Jadi bila dia menghampiri atmosfera bumi, menghampiri atmosfera planet-planet lain, dia akan terbakar. Dia akan terbakar dan dia dipanggil sebagai meteor. Tadi meteoroid, sekarang dia jadi meteor. So asteroid susunan dia. Kamu kena ingat tu, asteroid asal dia. Nama asal dia asteroid, tapi bila dia sudah keluar, dia panggil nama meteoroid. Sekarang bila dia dah dekat dengan planet, dia dah masuk ke dalam ruang atmosfera bumi ataupun atmosfera planet, nama dia menjadi meteor. Bila dia dah terbakar, ada yang antaranya yang meteor ni biasanya dia tak sampai pun ke permukaan bumi. Sebab apa? Dia terbakar, dia pun habis. Habis terbakar, dia menjadi debu. Sebab tu bila malam-malam kita tengok ada tahi bintang, kita kata kenapa ada sesetengah malam ada tahi bintang? Maksudnya ada serpihan-serpihan batu daripada meteoroid ni yang tak sempat sampai ke permukaan bumi. Jadi dia menyebabkan ada jalur cahaya sebab dia terbakar. Ada jalur cahaya, kita nampak tahi bintang tu macam jalur cahaya. Jadi kalaulah ada yang sempat sampai ke permukaan bumi, contohnya dia sempat juga, mungkin saiz dia terlalu besar ke ataupun dia sangat laju ke, jadi dia terbakar dah, tapi dia sempat juga untuk menghentam permukaan bumi, menghentam permukaan planet, jadi dia bertukar nama menjadi meteorit. Meteorit. Nanti dulu.
So 4 adik-beradik tu asteroid, meteoroid, kemudian jadi meteor, kemudian jadi meteorit. Ini soalan favorite yang suka ditanya dalam peperiksaan. Apakah urutan dia? Selepas jadi ini jadi apa? Selepas jadi ini jadi apa? Cerita cikgu ni dah panjang lebar dah. Okay, so meteoroid dia menghasilkan meteor dan dia akan jadi meteorit. Okay, asal dia di jalur asteroid ni. Kenapa kata jalur? Sebab dia macam satu jaluran yang tidak begitu besar lah berbanding planet-planet. Planet ni lebih besar lah. Okay, tadi ada yang tanya, apa pula komet? Okay, komet ni dia lebih jauh asing daripada mana-mana asteroid ni. Dia muncul daripada dia bukannya ahli tetap, tapi dia akan muncul juga. Dia akan buat macam orang kata bukan tetamu, tetapi dia macam ada hari dia balik rumah. Ni rumah ni, sistem suria ni rumah kan. Komet ni ada hari dia balik rumah, tapi ada hari dia keluar daripada rumah. Dia pergilah mana yang dia suka. Jadi laluan untuk komet ni tidak tetap. Ada hari dia boleh melalui bumi, ada hari dia boleh melalui planet-planet, ada hari bertahun-tahun, selepas bertahun-tahun barulah dia pulang. Lepas tu dia pun pergi jalan lagi, pergi keluar daripada sistem solar lagi. Itu adalah komet. So komet dia dibuat daripada debu dan ais. Debu dan ais. Dan sama juga kalau misalnya dia bergerak, kita akan nampak dia dalam bentuk jalur cahaya sebab dia sambil dia bergerak tu, sambil itu dia juga mengalami pembakaran. Okay, so debu dan ais. Okay, kita turun lagi kepada muka surat 117. Okay, so biasanya orang-orang dewasa pun pernah tanya dengan cikgu. Ada juga orang-orang yang di luar sekolah ataupun kamu sendiri pun mungkin nanti akan ada orang tanya, kenapa Pluto tu tak dianggap sebagai ahli sistem suria? Sebab kamu tengok dekat 117 ni nota guru dikata dahulu planet Pluto ni kita kata dia adalah planet yang ke-9. Tetapi oleh sebab dia punya sifat dia, sekejap dia boleh mencukupi sifat planet, ada masa dia tak cukup sifat planet, jadi saintis mengeluarkan dia daripada senarai planet kita. Dari senarai ahli sistem suria, kita tak panggil dia planet. Jadi macam mana kita boleh tahu ni dia wujud ni? Sebab kita pun hanya dapat tengok saja, tak pernah ada orang sampai ke planet tersebut, hanya tengok menggunakan Hubble teleskop. Jadi kita nampak adalah objek tu, kita pun kata dia wujud. Kita tak pernah pergi pun ke sana. Tiada manusia yang pernah sampai menghampiri jarak tersebut. Okay, so ini aktiviti ni kita akan skip dia. Kita tengok muka surat 120, suhu planet. Okay, ni senang. Kalau kita tengok daripada kedudukan matahari dengan planet, siapa yang paling dekat dengan matahari, dialah yang rasa panas. Okay, dia pun tunjuk ni sini, dia orang barbecue ni dekat sini. Lim ni dia duduk bakar-bakar ni, dia kata, kenapa kamu berpeluh? Logik lah, sebab apa? Dia duduk dekat dengan api, sumber haba. Jadi dia duduk dekat dengan planet, dia duduk dekat dengan matahari, dialah yang paling panas. Jadi semakin berkurang jarak planet dan matahari, semakin bertambah suhu planet tersebut. Jadi sebab itulah bumi kita ni panas. Jadi sebab kita ni planet yang ketiga. Jadi kalau planet tu duduk di nombor 7, maka suhu planet tersebut berkurang. Tengok ni duduk kat sini. Seronoklah budak perempuan ni cakap, kami tak rasa panas pun dekat sini. Memanglah dia duduk je. Cikgu dia pun ketawa ni. Budak-budak perempuan ni. Memanglah kamu tak rasa panas. Di sini panas sebab saya berdiri dekat dengan api. Jadi ni perempuan ni tak payah mengada-ngada. Kamu duduk jauh dekat sana, bercakap-cakap saja. Jadi kamu memang rasa sejuk. Jadi kata, boleh tak kita kaitkan dengan suhu planet? Ya, sama macam kalau kita pergi dekat pasar, kamu pergi dekat tamu contohnya, pergi dekat tamu. Tapi sekarang ni
Cikgu rasa tak sesuai lah kalau nak cakap ni. Tapi kalau contohnya kamu pergi beli sate, contohnya pergi beli sate, pergi dekat warung yang ada jual sate. Kalau kamu order, masa kamu nak order tu, bang nak sate ayam, nak 10, sate kambing nak 10 juga. Masa kamu tengah duduk dekat dengan penjual sate tu, kamu memang rasa panas. Jadi kamu nak tunggu dekat tempat rasa panas, tentulah tidak. Kamu akan pergi jauh daripada gerai dia sekejap. Nanti bila dia dah siap, kamu cakap nanti dia panggil. Dia pun panggil, dah siap dah, bayar RM30, contohnya. Kita pun tengok dekat sini dia kata matahari merupakan sumber haba. Jadi dia adalah suhu yang sangat tinggi. Sememangnya suhu dia ni adalah hanya anggaran sahaja. Begitu tinggi. Kamu tengok ni planet yang ditunjukkan 1, 2, 3. Bumi duduk dekat yang nombor 3. Jadi jarak pun sangat dekat. Ni anggaran jarak saja. Sebenarnya planet yang ke 5, 6, 7 dan 8 ni sebenarnya sangat jauh. Dia tak adalah macam ni rapat-rapat macam ni, tak ada. Sangat jauh. Planet ini paling dekat dengan matahari, jadi suhunya lebih tinggi berbanding dengan planet lain. Planet ini pula paling jauh, jadi suhu dia lah yang paling rendah. Okey, cikgu rasa kalau cikgu tanyalah murid-murid kan, kalau kita namakan ni, nama yang pertama planet apa? Utari, Zuhra, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptune. Cikgu tahu dah, memang kamu memang hafal lah nama ni, memang tak ada masalah dah. 8 tu ikut susunan je. Kalau cikgu tanya daripada terbalik pula, terbalik. Mushtari, Marikh, Bumi, Zuhra, Utari. Senang je. Senang kan? Okay, so cikgu tahu memang kamu memang bolehlah bahagian tajuk ni. Apakah yang boleh kamu nyatakan tentang suhu planet? Okay, dia pun buat rumusan dekat sini. Ya, memang ada banyak subjek yang berkait sebenarnya. So suhu planet yang dekat dengan matahari adalah lebih panas berbanding dengan suhu planet yang jauh daripada matahari. Okay, satu lagi dia kata, walaupun begitu, dengar ni fakta yang sangat menarik dan yang penting untuk kita ingat. Kita ingatkan planet yang nombor 1 ni yang paling panas. Ni sebab dia kata dekat kan. Dia duduk dekat kan, dia yang paling panas kan. Tapi ada satu planet yang dia pakai sweater. Dia pakai sweater. Ingat ni cikgu cakap ni, dia pakai sweater. Orang lain pakai t-shirt je, dia pakai sweater. Apa planet tersebut? Itu adalah planet Zuhra. Okey, kenapa dia pakai sweater? Dia dikatakan mempunyai atmosfera yang tebal. Sebab tu cikgu cakap dia pakai sweater. Sebab apa? Atmosfera dia tebal dan menyebabkan haba terperangkap di planet tersebut. Dia adalah planet yang kedua. Sepatutnya planet nombor 1 ni yang lebih panas. Tapi tidak. Planet Zuhra ni lebih panas sebab dia mempunyai atmosfera yang tebal untuk merangkap haba. Jadi, walaupun dia planet yang kedua, tetapi dia adalah planet paling panas. Faham tu Walaupun dia planet yang kedua, tetapi dia adalah planet paling panas. Jadi, kalau misalnya soalan tanya dengan kamu, susunan planet mengikut suhu, tak boleh sama jawapan dia susunan planet mengikut kedudukan. Tadi yang kamu jawab tadi, nama-nama planet tu mengikut kedudukan. Kalau cikgu tanya mengikut suhu, kamu tak boleh jawab Utari nombor 1. Ingat baik-baik. So, KBAT, sekiranya bumi berada di planet Uranus. Nombor berapa Uranus ni? Nombor 7. Jadi apa yang akan berlaku dengan bumi? Maka air pun akan membeku. Lepas tu macam mana pula dengan haiwan? Ada tak air? Pokok tidak dapat. Pokok akan berubah bentuk dia menjadi pokok Christmas. Sebabkan betul tak? Sebabkan pokok
pokok di tempat sejuk kan macam pokok Christmas kan, pokok yang pokok kon tu semua. Mana ada pokok durian, mana ada pokok rambutan, jadi akan berubah menjadi pokok-pokok seperti di tempat yang sejuk. Lepas tu gunung-gunung akan membeku, lepas tu udara sejuk, setiap kali kita bernafas akan keluar wap air dari mulut kita. Okey, dia bagi tahu kita satu info. Tadi kita cakap atmosfera. Apa itu atmosfera? Atmosfera itu sebenarnya adalah lapisan gas yang menyelubungi sesebuah planet. Dia adalah pelindung kepada planet tersebut daripada cahaya yang terlalu terang, daripada meteor, daripada objek-objek asing, dan dia juga memerangkap suhu dalam planet tersebut. Jadi suhu planet tersebut menjadi terkawal. Okey, kita pergi pada orbit. Apa tu orbit? Tadi cikgu cakap macam track ni, track. Jadi dia pun main ni, jadi kereta dia sentiasa duduk dalam track. Ingat cikgu cakap ni, orbit ni sebenarnya tak ada warna-warna putih ni. Dia hanyalah anggapan oleh saintis, tetapi kita mesti ingat setiap planet dia ada laluan dia tersendiri. Jadi orbit sebenarnya adalah laluan yang digunakan oleh planet untuk mengelilingi mengelilingi matahari. Jadi orbit adalah laluan bayangan, dia kata laluan bayangan planet. Bentuk dia elips. Elips ni bentuk macam mana? Elips ni hampir sama seperti bentuk bujur. Dia bukan bujur, dia juga bukan bulat. Dia adalah hampir seperti bujur sebab dia bentuk dia nak kata macam telur pun tidak. So semua planet bentuk orbit dia berbeza-beza dan saiz dia pun berbeza-beza. Semakin jauh daripada matahari, ingatlah, orbit dia akan semakin besar. Jadi makin lambatlah dia nak mengelilingi matahari. Kalau dia dekat dengan matahari, dia orbit dia kecil, jadi masa untuk dia mengelilingi matahari ni singkat. Kejap je dah 1 tahun. Kalau bumi 365 hari pusing, 1 tahun dah. Kalau misalnya mereka yang lain ni mungkin sampai beratus-ratus tahun lagi nak cukupkan 1 tahun. Okey, bagaimanakah planet ini beredar ni segalanya? Okey, elips ialah bentuk bulat bujur, seakan-akan bujur telur, dia kata. Bukan bulat, bukan juga bujur. Jadi dia hampir-hampir lah. Okey, ni kita akan tengok interaktif ni lain kali. Okay, so orrery ni cikgu akan bagi kamu selepas penilaian nanti. Kita akan minta kamu untuk sediakan, tak payah sediakan benda yang macam ni. Tutup mikrofon. Ya, kena buat. Setiap tahun murid buat ni. Cikgu akan sediakan gambar ni dan cikgu akan sediakan ni. Tapi kamu kena cari satu je. Bukan satu, dua lah. Okey. Iaitu lidi dan juga cawan. Tak payah pakai yang besi macam dia ni, pengikat kertas ni, tak payah. Pakai je lidi, cukup. Tu letakkan pada cawan kertas ni, dia akan jadi. Lepas tu kalau kamu nak dia kemas, kamu pakai kertas yang keras. Itu je. Okey, tak apa, kita skip. Orrery ni dicipta oleh George Graham. Jadi kalau orang zaman dulu, dia memang suka membuat orrery ni sebagai hiasan. So tak apalah. Masa peredaran planet, tadi baru cikgu cakap masa yang diambil oleh planet adalah berbeza. Jadi kalau dia semakin jauh, dia semakin lambat. Semakin lama dia nak mengelilingi matahari. Marikh lebih jauh daripada matahari berbanding bumi. Jadi laluan marikh pada orbitnya adalah lebih panjang. Kesimpulannya, masa beredar adalah lebih lama. Semakin bertambah jarak kedudukan sebuah planet dari matahari, semakin bertambah masa yang diambil oleh planet tersebut mengelilingi matahari. So dibagi KBIT dekat sini, bumi mengambil masa 1 tahun. Ni bumi untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Bandingkan masa peredaran planet lain mengelilingi matahari dalam unit tahun bumi. Nanti kamu search je, dia memang wujud. Tak payahlah cikgu tunjuk dekat sini. Okay, so ni lagi. Okay, Tanglong. Okay, kita pergi kepada ingat semula. Okay, ahli sistem suria ni semuanya, tetapi planet ada 8.
So ahli sistem suria kita kira satu matahari, ada satelit semula jadi, ada asteroid, ada meteoroid, ada meteor, ada meteorit, ada komet dan juga apa lagi? Tak ada. Okay, so cukup. Cikgu nak jawab muka surat 77. Okay, jom kita pergi berpindah kepada buku aktiviti. Apa dia Damia kat tangan? Okay, buku aktiviti muka surat 77. Okay, bersedia? Senang je ni. Pasal dia. Tak payah kat tangan kelas saya untuk kehadiran cikgu tengok dah. Okay. Nah, bersedia? Pasal dia. Semua senang. Okay, saya tindak. Okey dah. Baik. Namakan ahli sistem suria ini. Okey, nombor 1. Asteroid. Ya, asteroid. Saya dah habis salin. Dah habis tulis. Macam mana cikgu cakap buat sama-sama. Asteroid. Okey. Nombor 2. Bulan. Satelit semula jadi. Satelit semula jadi. Kalau tak muat, hantam sajalah keluar daripada kotak. Tak apa. Patutnya pakai macam ni sikit. Matahari. 2. Nombor 3, matahari. Senang je. Nombor 4. Apa ni? Dia tunjuk anak panah tu. Apa dia? Meteoroid. Meteoroid. Betul. Tengok dia pecah. Gambar dia batuan yang pecah. Jadi dia adalah meteoroid. 5. Zuhal. Planet. Nama ahli sistem suria. Bukan nama planet. Dia tanya soalan di sini. Ni. Namakan ahli sistem suria. Bukan nama planet. Lepas ni baru kita nama-namakan planet. Dan nombor 6. Komet. Komet. Lepas tu namakan. Okey, ni boleh buat laju-laju lah. Muka surat 78 pula. Okey, cikgu nak start dia daripada 7 tak siap lagi. dah. Cepatlah. Siap. Dah. Okey, jom kita pun tulis. Okey. Ini yang nombor 1. Okey. Utari. Nombor 2. Ni. Zuhra.
Nombor 3, bumi. Nombor 4, Marikh. Nombor 5 naik atas. Paling besar sekali, Mushtari. Nombor 6, Zuhal. Nombor 7, Uranus. Nombor 8, Neptune. Sampai 1 minit siap. Okey. Apakah nama pusat untuk sistem suria? Apa? Apakah nama pusat untuk sistem suria? Bawah Nama tu? Yang namakan matahari. okey. Okey dah ha? Sudah. Macam-macam bunyi ya. Okey, so dekat sini muka surat 79 dia kata ada satu planet yang berada di urutan yang salah. Rani telah melakar matahari dan planet dalam sistem suria dengan urutan yang salah. Okey. Tengok sikit. Nombor 1 Utari, betul. Nombor 2 Zuhra, betul. Nombor 3 Bumi, betul. Nombor 4 Marikh, betul. Nombor 5 Uranus, salah. Nombor 6 Mushtari, salah juga. Nombor 7 Zuhal, oh salah juga. Neptune, betul. Jadi ada siapa yang salah ni? 1, 2, 3. Okey, jom kita pun tengok soalan dia. Warnakan planet yang terletak di orbit yang salah dengan warna yang merah. Okey, so kita pun guna warna merah. Okey, cikgu ada warna kat sini. Siapa yang salah? Ada berapa planet yang salah? Ada 3. Uranus sepatutnya duduk belakang. Lepas tu Mushtari nombor 5. Zuhal nombor 6. So kita warnakan 3 biji ini. Okey, 1, 2. Cikgu, ambil warna merah ke cikgu? Ya. Warna merah dia kata salah kan? Warna merah lah. Warna merah sebab dia salah. Okey, 3 ahli yang salah. Okey, 3 planet yang tersalah kedudukan dia. Okey. Dah siap warna? Ke tak ada warna? Belum. Okey. Kalau siapa yang berminat ni, kamu boleh kaji dia. Memang banyak. Okey, dan bantu Rani membetulkan urutan urutan planet yang salah dengan melengkapkan jadual di bawah. Planet di orbit yang salah ialah Uranus, Mushtari, dan Zuhal.
Jadi susunan yang betul sepatutnya ialah Mushtari, Zuhal, Uranus. Okey dah ke? Dah. Ya. Okay, 6 je ni. Okey, kita pun turun ke soalan yang seterusnya. Apakah ahli lain dalam sistem suria selain daripada matahari dan planet? Okey, ada banyak. Jadi komet apa dia? Komet lagi. Satelit semula jadi. Lagi asteroid. Dan meteoroid. Okey. Dah. Okey, 80. Okey, cepatlah ni ya. Banyak lagi belum. Banyak lagi. Perhatikan sistem suria di bawah, jawab soalan yang diberikan. Okey, P, Q, apa hal ni? Tunjuk nama P dengan Q ni. Oh. Senang je. Objek P merupakan sumber haba dalam sistem suria. Jadi apakah P? Matahari. 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 Senang je. Planet Q merupakan planet yang paling panas. Apa dia tadi planet paling panas? Zuhrah. Zuhrah. Okey, sudah. Bumi terletak di kedudukan yang paling sesuai untuk kehidupan. Tandakan R pada kedudukan bumi yang betul. Kita pun pergi balik dekat gambar ni. Mana satu? 1, 2, 3. Jadi senang je. Kamu buat dia R. Kamu buat kat bawah pun boleh, kat atas pun boleh. Cikgu buat besar. Saya nak buat Dah. bawah. Cikgu buat kat bawah. Ha? Tadi. Sudah. Buat je R macam ni. Okey dah ha? Dah. Okey, kita pun namakan planet yang paling sejuk dalam sistem suria. Neptun. Neptun sebab dia yang jauh. Kalau ada Pluto, kalau ada Pluto kita jawab Pluto, tapi Pluto bukan planet.
Okey, apakah inference kamu terhadap suhu planet yang semakin berdekatan dengan matahari? Kenapa dia makin dekat dia makin panas? Kerana kenapa dia makin dekat makin panas? Kerana dia dekat dengan sumber haba. Kerana suhu meningkat tutup dulu mikrofon tu. Apabila dekat tertinggal petak planet. Okay. Dekat dengan sumber haba. Sudah. Sudah lagi? Belum, masih salin. Sudah, cikgu. Bagus. Baik, cikgu. Sudah. Sudah, okey. Kita pun pergi satu sempat tak ni. Muka surat 81. Suhu. Nah. Okey. Susun planet mengikut urutan suhu menaik. Jadi suhu yang paling tinggi ke paling rendah ataupun suhu yang paling rendah kepada yang paling tinggi. Tandakan 1 hingga 8 bermula dari suhu yang paling rendah dulu. Kita kena pergi ke paling rendah dulu. Jadi siapa paling rendah dulu? Nombor 1. Utari. Suhu paling rendah. Neptun. 1 nombor 1 ialah Neptun dulu. Yang paling rendah. Suhu paling rendah maksudnya paling sejuk. Suhu menaik. Okey, nombor 2. Uranus. 3. Zuhal. 4. Mustari. 5. 5 Marikh. Marikh. Betul. Nombor 6. Bumi. 7. Zura. Tengok tu. Salah. Utari. Dan nombor 8 paling tinggi ialah jangan ikut susunan je. Kan kita dah beritahu Zuhrah tu suhu paling panas. Jadi dia yang nombor akhir. Okey. Ada yang buat ada kalau salah boleh betulkan Okey. Okey. Dah. Jap. Ada. Dah. Sudah. Dah sabar. Okey, jangan. Okey, nombor apa dah ni? Okey, nombor 2. Lengkapkan ayat di bawah. Okey, besar dah. Suhu planet yang
apa dengan matahari adalah lebih daripada berbanding dengan suhu planet yang dari matahari. Suhu planet yang Dekat. dekat dengan matahari adalah lebih rendah ke tinggi? Tinggi. Tinggi berbanding dengan suhu planet yang Dekat. Rendah. Suhu planet yang dekat dengan matahari adalah lebih tinggi berbanding dengan suhu planet yang jauh. Asyik baik buat bersama-sama kan? Kalau buat laju-laju ada yang terbabas, betul? Kalau buat slow-slow ada yang ketinggalan. Berapa muka surat lagi? Banyak lagi 3 muka surat lagi nak. Lepas tu masuk mesin. Mesin saya suka. Mesin masa. Saya pun suka mesin. Tak cukup ni masa ada 3 minit, ada 7 minit. Buat dalam muka surat 82, satu lagi. Okey. Dia pun main guli dengan plastisin. Okey, tekan dan lekatkan seketul tanah liat di tengah-tengah pinggan. Letakkan sebiji guli di sisi pinggan dan dia pun golekkan. Maksudnya guli ni akan bergerak mengikut orbit. Kenapa tu? Apa tu, Aish? Okey. Dia pun guli. Okey, apakah bahagian pada model ini yang mewakili matahari? Mana? Tanah liat, guli ke pinggan? Tanah liat. Tanah liat. Okey, tanah liat. Nombor 2, apakah bahagian pada model ini yang mewakili planet? Guli. Guli. Okey, ni soalan ni kita kena explain sikit. Sebab tu cikgu rasa tak apalah, kita cuba ringkaskan. Bagaimanakah model ini boleh menerangkan pergerakan planet mengelilingi bumi dalam mengikut orbit, Mas. Semua cikgu dapat dengar ni. Macam mana planet mengelilingi matahari mengikut laluan orbit. Dah lah, ringkaskan. Okeylah, itu saja untuk kali ini nampaknya. Kalau cikgu sambung lagi ni, muka surat ni ada 4 soalan, lepas tu sambung lagi dengan 8 soalan. Jadi memang tak habis. Okey, jadi cikgu rasa insya-Allah tajuk ini boleh dikuasai dengan mudah oleh murid-murid semua. Lagipun kamu kena hafal nama dan macam tadi cikgu nak ingatkan sekali lagi, nama ahli sistem suria dengan nama planet tu berbeza. Ingat baik-baik. Lepas tu ingat suhu, siapa yang paling tinggi, kemudian kedudukan dan sebagainya. Okey. So cikgu rasa tak sempat nak main apa-apa hari ni, kuis ataupun bloke ke. Tak apa, kita akan bawa ke minggu yang seterusnya.
Okey, kamu siapkan amali yang book tu, siapkan bagi siapa yang sempat untuk siapkan sebab nanti kita akan bagi kamu untuk buat orary. Orary. Okay. Jadi kalau kamu tak sempat buat apa dia? Kalau kamu tak ada bahan, it's okay, tak apa. Kamu boleh tangguhkan. Untuk amali, cikgu nak beritahu dengan kamu, dia tidak ada tarikh tamat. Jadi kalau misalnya kamu tak sempat nak siapkan dia, tak cukup bahan, tak apa. Ambil masa kamu, cari bahan. Nanti dulu anak, nanti lepas ni kamu share, join meeting. Okay? Jadi kalau kamu tak sempat siapkan ini, nanti untuk tajuk yang hari ini kita belajar, cikgu akan sediakan gambar-gambar untuk orary itu. Jadi kamu boleh mula untuk mencari bahan seperti lidi dan juga cawan kertas. Okay? Tak apa, jangan risau, bila-bila lah kamu fikirkan tu. Untuk minggu depan, sila ulang kaji dengan cikgu cakap ni baik-baik sehingga daripada tajuk yang pertama, tajuk tentang peraturan bilik sains, tajuk tentang kemahiran proses sains, tajuk tentang manusia, gigi, sistem pencernaan, tajuk tentang haiwan, tajuk tentang tumbuhan, tajuk tentang hari ini. Ya banyak sebab dah akhir tahun. Betul? Faham? Tapi soalan dia sikit je. Okay, so pastikan kamu dapat markah yang lebih baik berbanding September hari tu. Ya, Arif Haris lepas ni dia orang masuk dekat situ Okay, so itu saja. Selamat, maju jaya. Bye semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Wajib dulu. Apa Aril? Bye, boleh keluar. Ya, Mia boleh keluar ya. Hari ni cikgu tak nak tunggu-tunggu. Cikgu nak keluar semua baru cikgu stop. Okey cikgu. Okay, Terima bye. kasih cikgu. Sama-sama.